Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 20 Jun 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, kem Muara Tuang di Kota Semarahan akan dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin PPV secara pandu lalu untuk warga tentera dan keluarga mereka serta kaki tangan awam. Menteri Kanan Pertahanan Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberitahu seramai 7,032 telah disenaraikan untuk menerima suntikan di PPV tersebut dan setelah selesai pemberian vaksin kepada mereka, PPV berkenaan akan dibuka kepada orang awam. Untuk program ini, kita bermula pada 19 hari bulan hingga ke 23 hari bulan Jun, iaitu bermula 8 pagi sehingga 4 petang. Ada 8 jam dan akan melibatkan 3 saluran kenderaan dengan 6 stesen suntikan. Seramai 70 petugas akan terlibat, iaitu 4 pegawai perubatan, 34 pegawai kesihatan dan 32 petugas yang akan terlibat. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat PPV kem Muara Tuang pada Sabtu. Hadir sama Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak yang juga penasihat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hien. Jelas Datuk Ismail Sabri lagi, pemberian vaksin secara pandu lalu itu adalah lebih cepat berbanding vaksinasi secara biasa dan setakat hari ini seramai 58.5% anggota tentera di Sarawak telah selesai divaksinasi. Tambah beliau lagi, PPV secara pandu lalu ini juga akan diperluaskan dan dibuka juga di kem Oyak Sibu. Sementara itu, Datuk Ismail Sabri turut memberitahu Angkatan Tentera Malaysia ATM juga akan membantu Sarawak untuk mempercepatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK khususnya di kawasan pedalaman. Di Sarawak ini, untuk vaksinasi ini, banyak tempat-tempat yang terlalu remote atau terlalu jauh ke kawasan pedalaman. Jadi sukar untuk kerajaan negeri atau Kementerian Kesihatan untuk bawa mereka keluar, mungkin berjam-jam. Kalau jalan balak tu mungkin ambil masa 7-8 jam keluar, vaksin di kawasan di bandar, and then hantar mereka balik. Sukar. Jadi kita dah setuju, kita dah berbincang seperti yang saya umumkan sebelum ini. Kita dah tawarkan perkhidmatan kita dan hari ini kita mendapatkan tempat-tempat yang nak kita pergi untuk mengantar vaksin dan juga membuat suntikan. Katanya dalam perbincangan bersama Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, satu jawatan kuasa bersama antara ATM dan Kerajaan Sarawak akan diwujudkan iaitu Combat Medic Vaccination Program Team untuk melihat bagaimana perlu dilaksanakan dari segi logistik dan kawasan-kawasan baru yang dikenal pasti. Berita seterusnya, senario semasa politik yang berlaku pada masa ini dilihat sebagai iklim yang tidak sihat di negara ini. Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom menyeru masyarakat di Sarawak khususnya di bahagian Bintulu agar tidak campur tangan atau terpengaruh dengan senario politik negara yang tidak menentu pada masa ini. Apa yang perlu adalah kestabilan politik untuk negeri Sarawak ini maju. Yang penting kita mesti mempunyai politik yang stabil. Keadaan politik di Malaysia pada ketika ini, saya harus berfungsi di sini, keadaan yang tidak kurang menentu. Semua mau jadi Perdana Menteri. Beliau berkata demikian dalam ucapannya semasa menyampaikan Geran Projek Kecil Luar Bandar MRP Dewan Undangan Negeri Dun Kemenang di Pejabat Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab pada Jumaat. Seramai 22 penerima terdiri daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Biro Wanita dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dalam kawasan Sebauh menerima geran MRP masing-masing dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM280,000. Ujar Datuk Seri Dr. Steven Rudi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemenang lagi, kestabilan politik penting dalam menentukan masa depan ekonomi dalam negeri dan negara. Jadi orang luar yang melihat yang paling penting, terutamanya orang-orang yang ada kaitan dengan dagang, orang-orang yang pelabur-pelabur yang akan membawa beribu-ribu juta ke benua kita itu,
orangnya akan memikirkan stable ke tidak kerajaan negara tersebut. Ini yang paling penting. Justru rakyat perlu bijak menilai apa yang terbaik untuk Sarawak dan negara termasuk masa depan anak-anak dan cucu mereka. Laporan di Miri, Dewan Universiti Kertin akan menggantikan Pusat Pemberian Vaksin PPV Datuk Pemaisuri Miri bermula Ahad 20 Jun 2021. Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin, dalam kenyataan media pada Sabtu selepas mengadakan tinjauan ke Dewan Universiti Kertin berkata, keputusan ini dilakukan ekoran daripada ruang menunggu yang terhad dan kekangan tempat letak kereta di Dewan Datuk Pemaisuri. Pengurusan Universiti Kertin telah bersetuju untuk membantu dan melaksanakan tanggungjawab sosial korporat dengan menjadikan Dewan Universiti Kertin sebagai PPV menggantikan PPV Datuk Pemaisuri Miri. Hasil tinjauan dan perbincangan di antara JPBB Miri bersama agensi-agensi utama dan pengurusan Universiti Kertin telah mencapai kata sepakat dan keputusan segera diambil untuk menukarkan lokasi PPV Dewan Datuk Pemaisuri ke Dewan Universiti Kertin. Kerjasama dan tenaga kerja daripada semua agensi akan digunakan untuk melaksanakan urusan perpindahan ini dan Dewan Universiti Kertin akan mula beroperasi pada Ahad 20 Jun 2021. PPV Dewan Universiti Kertin ini berupaya beroperasi dengan kapasiti 1,500 dos sehari dan akan beroperasi dari jam 8 pagi hingga 8 malam Isnin hingga Ahad. Sehubungan itu, penerima-penerima vaksin yang dijadualkan pada hari Ahad 20 Jun 2021 dan hari-hari seterusnya, bilik gerakan vaksin akan melaksanakan panggilan telefon untuk memaklumkan berkenaan pertukaran lokasi tersebut. Beralih ke Sarike, kaedah suntik dahulu, daftar kemudian sangat berkesan dalam memastikan semua penduduk di Sarawak tidak tercicir dari menerima suntikan vaksin COVID-19. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh, kaedah itu sangat berkesan khususnya kepada penduduk di kawasan pedalaman yang sukar untuk mendaftar kerana sistem telekomunikasi yang kurang memuaskan. Ini merupakan satu kaedah yang itu baik sekali, terutama kalau kita lihat dari segi telekomunikasi di kawasan ini ada tidak memuaskan. Oleh sebab itulah kaedah ini digunakan terutama sekali untuk kawasan yang di pedalaman atau yang di mana sesiapa penuntutan yang kurang memuaskan. Oleh sebab itulah pejabat daerah dan juga pejabat kesihatan datang ke tempat ini dan mereka akan datang untuk vaksin dan tempat itu mereka akan didaftarkan di dalam MySejahtera. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa meninjau program imunisasi COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Bergerak Daerah Serike di Sekolah Kebangsaan SK Muara Payang, Serike pada Sabtu. Datuk Len yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang memberitahu perkhidmatan helikopter akan digunakan bagi menghantar vaksin di 4 kawasan di situ yang sukar dilalui menggunakan jalan sungai dan pengangkutan lain. Kita mempunyai 4 kawasan yang sukar untuk dilalui melalui sungai dan sebagainya, tapi kita akan menggunakan kaedah helikopter untuk menghantar vaksin-vaksin ini ke tempat ini nanti insya-Allah. Dan juga di tempat-tempat yang lain seperti di IPG Rajang dan sebagainya, dan juga di Selalang seperti outreach program pada hari ini, dan juga pada mobile program yang telah diadakan di Selalang di mana kita sasarkan ramai 400 orang untuk divaksin. Pada hari itu almost double, 800 orang yang datang. Jadi insya-Allah dalam usaha ini kita mahulah semua yang harus memberi kerjasama dan memberi kerjasama supaya kita dapat mempertingkatkan lagi jumlah. Sementara itu, Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab yang turut sama dalam lawatan itu bersependapat bahawa kaedah suntik dahulu, daftar kemudian sangat berkesan terutama di kawasan luar bandar. Kaedah suntik dahulu, daftar kemudian saya rasa sangat berkesan terutama sekali di kawasan luar bandar di mana capaian internet agak kurang. Ini disebabkan ramai yang tak dapat mendaftar secara melalui MySejahtera ataupun ramai juga yang mungkin tidak dapat mendaftar secara manual. Jadi mereka tak dapat mendaftar. Tapi tidak bermakna mereka tidak mahu menerima suntikan. Jadi apabila kerajaan Sarawak yang diumumkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Hari
pendapat bahawa suntik dahulu dan daftar kemudian. Bermakna ini membolehkan warga-warga kampung Panjang ataupun di bandar yang belum mendaftar tetapi menerima suntikan dahulu. Selamai 300 penduduk telah menerima suntikan vaksin COVID-19 melibatkan Rumah Juga, Rumah Benang Pirang, Rumah Sumping Bayi, Rumah Peter Jai Anggan, Rumah Sujang Cundan dan Rumah Muli Nyantau. Laporan di Sibu, warga emas berusia 65 tahun ke atas di Sibu yang sudah mendaftar di aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 boleh menghubungi Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sarawak, Michael Tiang Ming Ti untuk mendapatkan janji temu vaksinasi. Menurut Michael, mereka yang berminat boleh menghantar nama, nombor kad pengenalan dan nombor telefon kepada beliau menerusi WhatsApp di talian 012-888-0500. Katanya inisiatif itu bertujuan untuk melengkapkan proses vaksinasi fasa kedua bagi membolehkan fasa ketiga program vaksinasi kebangsaan di Sibu dimulakan. It means if you have any parents, uncle, auntie or friends who are age 65 and above, whether they have registered with MySejahtera for vaccination or not, it's okay. Just contact me, WhatsApp me, don't call me, WhatsApp me 012-888-0500, their name, IC and telephone number. We can immediately make appointment for them to come here to receive vaccination. So we want to complete phase 2 of this national vaccination program in Sibu as soon as possible so that we can move on to phase 3. Yeah. So anyone who above 65, warga emas, kalau kamu adalah seorang warga emas, sama ada kamu sudah mendaftar dengan MySejahtera or not, but if you are interested to take vaccine, WhatsApp me. Okay? We will arrange for appointment for you here. Di Temu Ramah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS semasa melawat program vaksinasi di Pusat Pemberian Vaksin PPV Stadium Tertutup Sibu pada Jumaat, beliau memberitahu pusat itu mensasarkan untuk memvaksinasi 2,500 orang sehari. Sementara itu, salah seorang penerima, Konselor Zaiton Abdul Kadir, amat gembira kerana penantiannya untuk menerima vaksin akhirnya tercapai. Syukur Alhamdulillah sangat gembira sebab saya sudah divaksin untuk dos yang pertama sebab lama dah menunggu untuk divaksin. Jadi hari ini adalah hari yang berbahagialah untuk saya dan harapan saya dalam 2 minggu lagi saya akan lengkap 2 dos lah untuk divaksin. Manakala Pegawai Penerangan Daerah Sibu, Rosman Zaini, menzahirkan rasa lega dan gembira kerana telah menerima suntikan vaksin. Gembira. Tamanya galakkan lain lah menyertai untuk vaksin untuk yang belum daftar lah MySejahtera. Jadi kita haraplah jadi lepas tu kami lagi yang mendaftar kerana kita nak mewujudkan imuniti kelompok supaya kita bebas daripada COVID-19 dan kita nak pastikan bahawa negara kita terputus dari rantaian COVID-19. Terima kasih. Seramai 2,891 orang terdiri daripada warga emas dan kaki tangan awam telah menerima suntikan vaksin mereka. Manakala di Lunduk, seramai 222 orang lagi penduduk di daerah Lunduk terutamanya warga emas serta individu yang berisiko tinggi menerima suntikan vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Lunduk. Semasa tinjauan, proses vaksinasi di PPV berkenaan adalah terkawal serta berjalan lancar mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sementara itu, seorang sukarelawan perubatan, Lee Leh Ping berkata, beliau amat berbangga kerana dipanggil kembali untuk membantu dalam proses pemvaksinan. Jelas beliau adalah menjadi tanggungjawabnya sebagai pensara pengamal perubatan untuk membantu petugas kesihatan yang lain dalam melancarkan program imunisasi di daerah Lunduk. I feel that this is a time that we as a pensioner should play a very important role here. After we have been vaccinated and we have protected ourselves lah. So before we help out with the thing, we have to get protected with ourselves first. Then we have eager to complete and then make a serious commitment inside to make sure that our country is safe. And the vaccination we can target until it is reach 80%.
Okay, so I think this is the best time. Thank you. Dalam pada itu, wartawan UKAS Lundu Jamsari Ahmad ada laporan ringkas mengenai operasi PPV di Dewan Masyarakat Lundu pada Jumaat. Baiklah, salam sejahtera, salam perpaduan dan salam UKAS. Pada ketika dan saat ini kita berada di Dewan Masyarakat Daerah Lundu untuk program vaksin bagi warga daerah Lundu sekali lagi pada pagi ini. Untuk hari ini 18 hari bulan 6, di mana warga Lundu akan datang di sini untuk memvaksinkan diri mereka dan dijangkakan seramai 222 orang akan menerima vaksin pada pagi ini. Dan kita harapkan pada ketika dan saat ini keadaan di pusat vaksin daerah Lundu di dalam masyarakat amat terkawal dan orang ramai memberi kerjasama. Dari kami UKAS daerah Lundu. Terima kasih. Seterusnya ke laporan COVID-19. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam laporan harian COVID-19 pada Sabtu memberitahu Sarawak merekodkan sebanyak 569 kes positif baru COVID-19 pada Sabtu, menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 59,139. Sejumlah 361 atau 63.44% telah dikesan di 5 buah daerah, iaitu di daerah Sibu, Serike, Kuching, Bintulu dan Kapit. Daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti berikut. Dalam pada itu, terdapat 5 kes kematian baru direkodkan di daerah Sibu dan Kuching masing-masing 2 dan Kenawit 1, menjadikan jumlah kematian melonjak kepada seramai 378 orang. Turut dilaporkan 550 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah pulih atau dibenarkan discharge setakat Sabtu adalah seramai 48,682 orang. Sementara itu, 3 kluster baru diisytiharkan, iaitu kluster Mongkos 2, Tembeduk, kluster Tebakang Dayak, Serian dan kluster Sungai Banun Meradong. Manakala 1 kluster telah diisytiharkan tamat, iaitu kluster Naga Tajam Selangau, setelah tiada kes baru dikesan atau dilaporkan dalam tempoh 28 hari. Berikut pula pengisytiharan, pelanjutan dan penambatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di beberapa lokasi. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.